dan 3. Okay. Alright, so ini kertas matematik kita. Okay, kertas matematik kita ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okay, so bahagian A ada 20 soalan objektif. Okay, bahagian A ada 20 soalan objektif, sorry. And then bahagian B kita ada 5 objektif berbagai bentuk. Cikgu akan tunjukkan nanti. Okay, and then bahagian C ada 6 soalan lah subjektif. Okay, so kita tengok contoh ya. Okay, ini untuk bahagian A. Okay, bahagian A ada 20 soalan objektif macam ni lah bentuknya ya. Ada A, B, C, D. Okay, and then bahagian B seperti ini. Okay, bahagian B dia soalannya mudah. Okay, 5 soalan mudah sahaja. Macam kita sesuaikan, okay, and then kita letak isi tempat kosong. Itu untuk bahagian B. Okay, seterusnya ini bahagian C. Okay, bahagian C kita ada 6 soalan subjektif. So lebih detail lah, kamu kena tunjukkan jalan kerja lah. Okay, tapi tengok markah, kalau 1 markah terus kepada jawapan. Okay, so ini untuk bahagian C. Okay, and then kita teruskan kepada skop lah tingkatan 3. Okay, ini cikgu dah bagi hari tu ya. So ini tingkatan 3, skop yang masuk. Okay, and then ini adalah untuk tingkatan 2. Okay, lepas tu ini adalah untuk tingkatan 1. Okay, ini perincian sedikit lah, taklah detail cikgu bagi ya. Okey, kita teruskan dengan tingkatan 3 dahulu. Okey, satu persatu. Bab 1 hukum indeks. Okey, so dalam hukum indeks ada banyak kan. Okey, jadi cikgu dekat sini cikgu nak tekankanlah 2 perkara ini. Okey, tapi tak bermaksud yang lain tak payah study. Tengok juga ya. Okey, tengok yang pertama ni. Okey, yang cikgu dah letak dekat sini formula dia ya. A ni adalah base asas dia. M adalah kuasa, N adalah kuasa, indeks dia lah. So kalau soalan macam ni, A kuasa M, darab A kuasa N, okay, kamu tulis A dan kuasa ni kita tambah, bukan darab. Contoh seperti nombor 1, okay, P kuasa 4 darab P kuasa 2. So kita tuliskan asas dia P sebab P sama, and then atas tu kita tambah. So kita akan dapat P kuasa 6. Okay, selesai. Kalau tak faham bagi tahu. Untuk nombor 2, 3P kuasa 4 darab 2P kuasa 2. So dia punya nombor kat depan ni 3 dan 2 ni kita darabkan 3 darab 2. Okay, lepas tu baru kita teruskan dengan nombor indeks lah. P4 darab P2. Sama konsep, mesti tambah. Okay, kalau darab kita tambahkan indeksnya. Yang kecil ni panggil indeks. So 3 darab 2 6. So P adalah P, 4 tambah 2 adalah 6. So ini jawapan dia. Okey, tolong ya, ingat ya. Okey, untuk nombor 3, tengok formula yang kedua. So kalau ada A kuasa M, bracket kuasa N, yang bracket ni apa kamu buat? Kamu darabkan. So M darab N. Okey, ni special lah sebab dia ada bracket. So bila bracket jangan tambah, kita darab. Contohnya macam ni sekarang. 5 ni dia tak ada kuasa. So kita letak 1, bermaksud kuasa 1. So semua indeks dekat dalam bracket ni, 5 kuasa 1, M kuasa 4, N kuasa 3, you kena darabkan dengan 2 dekat luar. Okey, sebab dia ada apa? Bracket. So kena darabkan lah. Okey, so kita tulis 5, 1 darab 2 kuasa 2 lah. Okey, dia M. 4 darab 2, 8. Macam tu. N, 3 darab 2, 6. Okey, so selesaikanlah 5 kuasa 2 adalah 5 darab 5. So dapat 25, M kuasa 8, N kuasa 6. Selesai. Okey, untuk nombor 4. Okey, sama juga untuk nombor 4. Mana pen cikgu? Okey, nombor 4 ni. Okey, P. So setiap kuasa darab dengan 4 ya. Setiap kuasa kita darab dengan 4. R ni bermaksud kuasa 1 pun darab dengan 4. So kita akan dapat jawapan P 2 darab 4 8. And then Q 3 darab 4 12. And then R 1 darab 4 4. So jawapan macam ni. Okey. Dan nombor 5. Nombor 5 ni pun jangan panik lah. Okay, kamu nampak dia pecahan kan? Kuasa pecahan. Konsep sama. Follow sahaja yang ini. Okey, bila kita ada darab base yang sama, so kita tuliskan M. Atas buat apa? Kita kena tambahkan. Okey, tambahkan sahaja. Walaupun dia pecahan, jangan risau. Sebab konsep adalah sama yang ini. Konsep tetap yang atas ni, formula atas ni ya.
Sebab dia darab kan. So indeks kita tambah. So dia akan jadi M kuasa 1 tambah 1 2, bawah dia sama letak 3. So macam tu saja. Okey, itu untuk bab 1. Okey, tolong hati-hati ya. Okey, seterusnya sekejap ada kelas lain mesej cikgu. Okey, seterusnya bab 2. Okey, bab 2 ni pula kita ada angka bererti dan bentuk piawai. Angka bererti ialah significant figures ya. Significant figures, bentuk piawai ialah standard form lah. So soalannya, so kalau macam ni kamu fokus lah untuk round off the number. Bundarkan nombor di bawah kepada 2 angka bererti. Ini contoh contoh soalan sahaja. So dia suruh bundar kepada 2 angka bererti. Soalan suruh round off the number to 2 significant figures. So what you do is you 2 kan, so kita kira 2 lah, 1, 2 tu dekat nombor 5. Okay, 4 ni nombor 1, 5 nombor 2. Kenapa 2? Sebab soalan kata 2 angka bererti. Okay, selepas kita gariskan nombor 5 ni kerana dia nombor kedua, tengok nombor sebelah kanan on your right. Right is 7. 7 is more than 5 right, so kena tambahlah 1. So jawapannya 46. Okay, so 46. Jangan letak 46.0, ini salah. Ini sudah jadi 1, 2, 3, 3. Kita nak 2 sahaja. Okay. Okay, untuk B 0.09. Mana pen cikgu? Okay, 0.09. Sekejap cikgu punya tab ni lama. So 0.09. Okay, depan ni kita tak kira sebagai significant figures . 0 tak kira. So 9 sebagai 1, nombor 1. So nombor 2 di mana? So bermaksud kat belakang ni lah 0. So dia trick you sahaja. Soalan macam dia trick sahaja. So letak saja 0.09 kosong dah. Dia tak ada apa nak di round off kan. Okay, ni sebenarnya ada nombor lain ni. Cikgu termiss nombor dia. So tak apa. So ini jawapannya. Kalau dia kata 2 significant figures. Kerana depan we don't count. Kosong di depan jangan kira. Kita start kira 1, 2. Okay, macam tu. Okay, untuk C, okay, C ni lebih tepat lah untuk soalan perpuluhan. Okay, round off kepada 2 angka bererti. So kat depan ni 0, jangan tengok. Kita tengok nombor 4 sebagai nombor 1, nombor 5 sebagai nombor kedua. Okay, so kita fokus kepada nombor 5. Tengok sebelah kanan 6 kan. Dah lebih dari 5, so kita tambah 1 kepada 5. So dia akan jadi 0.00004 6. Okay, macam tu. Boleh ya? Okey, untuk D, okey, round off, bundarkan 4.689 kepada 2 angka bererti. So, cari nombor kedua. 4 adalah nombor pertama, 6 adalah nombor kedua. So, tengok sebelah kanan 8 more than 5. So, kita kena tambah 1. So, dia akan jadi 4.7. Cukup. Okay, dia nak 2 sahaja, 4.7. Okay, untuk soalan yang nombor 2 ni, operasi ini, okay, ini boleh guna kalkulator. Okay, kalau guna kalkulator macam mana? Ke 4.3, ini kalau you guna kalkulator darab 10 kuasa. You boleh tulis darab 10 kuasa boleh. Tetapi kalau kita nak ringkas, kita guna eksponen, kita guna EXP sahaja. So, mana pen cikgu? Okay, EXP dekat dalam kalkulator ada EXP kan. Okay, kuasa berapa? 5. Tekan je 5. Okay, kalau ada kalkulator boleh teruskan. And then tolak dengan 5.6. Okay, and then darab 10 ni kita gantikan sahaja dengan EXP. Okay, EXP dalam kalkulator kuasa 4. Okay, lepas tu dapat jawapan lah. Okay, so cikgu tekan sekarang ya. EXP 5 tolak 5.6 eksponen 4. Okay, so jawapannya dalam bentuk piawai dalam bentuk piawai. Susahnya pen ni. Dalam bentuk piawai dia akan dapat 3.74 darab 10 kuasa 5. Okay, so settingkan kalkulator kamu dalam bentuk piawai, bentuk standard form lah. Okay, habis. So untuk bab 3 matematik pengguna, okay, cikgu akan bagi tahu ya soalan berkaitan rumus ini yang akan keluar.
Okey, dia keluar satu soalan saja dan cikgu tak akan perincikan lah untuk bab 3. Bab 3 ni remeh sikit sebab dia banyak guna ayat kan. So you tengoklah on your own ya. So keluar satu soalan yang melibatkan formula ini. MV sama dengan P and then bracket 1 tambah R per N. Ada banyak formula dalam bab 3 tapi cikgu bantu kamu fokus kepada ini sahaja. Okey, ada satu bab. Okey, kalau yang susah nak faham kita boleh skip bab ini. Cikgu rasa tak ada apalah, setakat satu soalan sahaja ya. Kalau ada masa tahun depan sebelum exam cikgu go through dulu untuk bab 3. Okey, bab 4. Okey, lukisan berskala. Okey, lukisan berskala akan keluar dalam soalan objektif. Okey, dia senang sahaja Okey, dia macam lebih kurang macam ni lah. Kita ada objek. Okey, objek ni yang original Okay, and then kita ada image. Image tu image ni adalah lukisan berskala lah. Okay, so kalau untuk yang pertama ni, okay, kamu tengok okay, PQRS ni adalah kita punya original lah, objek lah. Okay, objek. So yang P prime, okay, katakanlah ini nombor ini A, ini image B. So B adalah lukisan berskala. Okay, kenapa B adalah lukisan berskala? Kerana dia punya panjang tu berkadaran. Contohnya macam P kepada Q ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 kan? So tengok P prime, Q prime. Lukisan berskala dia menjadi 2 kotak sahaja. So you nampak okay, 4 dia akan pergi kepada 2. Pilih satu lagi sisi, tengok PS pula, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Dekat sini 1, 2, 3 ada 3. So kamu tengok dia berkadaran tak? 4 dia akan jadi 2 which is kita bahagi dengan 2 kan. And then 6 kita bahagi dengan 2 kita akan dapat 3. So dia cantik. Mana dia mengecil sekata. Okay, sekata So ini betul lah, ini adalah lukisan berskala. Katakanlah cikgu lukis satu lagi kat sini. Bentuk macam ni. Okey, macam ni, tiba-tiba panjang. Okey, macam ni. Adakah ini C? Adakah C lukisan berskala bagi A? Jawapannya tidak. Okey, kerana dia punya panjang tak sekata. Okey, dia macam dia tak sama rata lah. Okey, macam untuk B dia reduce by 2, bahagi 2. Okey, sama juga dengan gambar rajah pada nombor 2 ni. Okey, contohnya katakanlah ini samalah. Okay, ini sama. Contohnya kita ambil sisi atas ni. Okay, let's say this is the object. Okay, this is lukisan berskala. Okay, so kamu tengok objek ni atas ni dia ada 2 kotak. 1, 2. So yang bawah ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi dia 2 darab 2 menjadi 4. Okey, untuk sisi bawah ni dia adalah 1 kotak kerana half dan half so adalah 1. So kalau 1 darab 2 dia punya lukisan berskala mesti ada 2 kotak. 1, 2 sama. Okey, yang ini kamu boleh tengok sajalah, pilihlah kamu kira betul-betul dia punya sisi. Senang saja Okey, kita teruskan untuk soalan bab 5. Okey, nisbah trigonometri sangat penting untuk kamu tahu apa itu SOHCAHTOA. Okey, ini sangat penting lah. So dalam trigonometri kita ada segitiga bersudut tegak macam ni. Okey, ini sudut tegak 90 darjah. So kamu kena tahu kalau sudut kamu dekat sini, ni sudut kamu dekat sini, yang depan dia kita panggil opposite. Okey, yang sebelah dia kita panggil adjacent. Okey, adjacent tu E lah. Opposite adalah O. Okey, O kita tulis O kat sini. Okay, kalau 90 degree 90 darjah, depan dia kita panggil hypotenuse H. Okay, so 3 benda ni mesti dalam kepala lah, SOHCAHTOA. Okay, SOHCAHTOA. So apa maksud So ini bermaksud sin theta sama dengan opposite bagi hypotenuse. Okay, contoh tengok gambar kedua ni, katakanlah cikgu letak, katakanlah cikgu letak sudut, masalahnya cikgu punya tab ni, tablet cikgu ni dia dah pening. Dah kena tukar baru kot. Okey, katakanlah sudut kita dekat A sudut kita pada A, cari sin for theta, sin theta ni. So cikgu pun letak sin theta sama dengan opposite bagi hypotenuse. So opposite yang mana? Okey, ini adalah opposite lah, opposite dia. Okey, dekat sebelah theta ni kita panggil adjacent. Okey, ini 90 darjah kan? Kalau 90 darjah depan dia punya tangent depan dia adalah hypotenuse. So kita ambil nilai sahaja. O yang mana? O adalah 7. Letaklah 7. Hypotenuse yang mana? H ni adalah 25. So letaklah 25. Macam tu sahaja.
Okey, soalan memanglah tak adalah nak susah sangat, cikgu faham, okey. Cikgu mengambil kira 2 tahun UPDPR kan, adalah susah sikit tapi kebanyakannya cikgu bagi yang sederhana lah. Okey, alright, itu sin ya. Untuk kos pula sama juga, kos kita ambil kah, so kah. So kah di sini bermaksud cos theta sama dengan A bahagi H. A adalah adjacent, sebelah dia, H adalah hypotenuse. So kalau tengok soalan kat sini, untuk theta yang sama, A dia apa? A dia 24. Letak sajalah 24. Hypotenuse dia apa? 25. So ni jawapan untuk cos. Okay. TOA adalah for tangent. Okay, so tangent theta sama dengan opposite bahagi adjacent. Okay, so tengok dia punya theta kat sini. Opposite dia apa? Opposite dia 7. Adjacent dia apa? Adjacent di sebelah kan? 24. So macam tu lah. Tu jawapan dia. Okey, so kah TOA. Okey, cikgu bagi tahu dia punya dia punya basicnya. Kamu akan study lagi nanti ya. Okey, bab 6, sudut dan tangent bagi bulatan. Okey, yang ini kena ingat balik ya. So kena ingat balik. Okey, untuk yang pertama, okey, macam mana kita nak cari nilai X? Okey, ingat balik dia punya formula. Ini adalah diameter. PR diameter kan? Okey, PR adalah diameter, jadi yang bertentangan dengan dia mesti 90 darjah. Okey, mesti 90 darjah. Itu yang pertama, mesti macam tu. So bila kita nak cari X, segitiga mesti ada berapa? 180 darjah. Dia punya jumlah sudut dia mesti 180. Maksudnya 35 tambah 90 tambah dengan X mesti 180. Okey, so macam mana nak cari X? Ini simple punya maths calculation lah. Okey, so 35 tambah 90 adalah 125. Tambah X 180. So nak cari nilai X 180, 125 bawa sinilah. Jadi tolak 125. Okay. So 180 tolak 125, 55. So kamu akan dapat jawapan 55. Okay, macam tu. Okay, ingat itu kita punya rumus lah untuk circle bulatan. Yang kedua, okay, kamu tengok apakah perkaitan X dengan 220. Okey, cikgu nak cari X ni. X dengan 220. Okey, ingat balik dalam circle, alamak bulatan cikgu kelakar. Ini center tengah-tengah ni center. Okey, kita ada satu sudut dekat center. Ni center lah. Dan satu sudut pada lilitan X kat sini. Okey, yang penting lengkok dia sama So dekat center double. Okey, dekat center akan jadi 2 kali daripada lilitan. Ini lilitan, ini center. Dekat center double. Kalau kamu logik, kamu tengok dia kangkang besar sikit. Dia buka lagi besar, so dia banyak lah. Jadi kalau kamu tengok AOC ni, ini lengkok lengkok yang sama. Alamak, lukisan cikgu. So, 1 pergi X, 1, 2, 2, 0. Dia konsep yang sama So, di pusat 2, 2, 0 ni adalah double dekat X. So, kalau X ni macam mana nak cari? 220 ni divide by 2 lah. So kita akan dapat 110. X ni adalah separuh daripada pusat. So 110. Okay. So macam mana nak cari Y? Nak cari Y you tengoklah. Kalau ini 220, yang ni berapa? 360 tolaklah 220 sebab satu bulatan kan. Lepas tu you kira lah. Dalam segi 4 mesti ada 360. Okay. Yang penting cikgu nak tunjuk konsep yang ni. Yang penting konsep ni saja cikgu nak tunjuk. Okey, yang macam ni. Okey, ingat dekat sini kalau sini 50, sini mesti 100. Okey, macam tu. Okey, seterusnya. Okey, kalau macam ni sudut pada lilitan dan pusat. Okey, kalau macam ni you tengok PQ adalah apa? PQ adalah tangent. PQ adalah tangent and then OT adalah apa? OT adalah jejari. Jadi ada satu formula dalam bulatan, jejari dan tangent akan membuat sudut 90 darjah. Mesti 90 dekat sini. Mesti 90. Okey? Ingat radius, jejari, radius dan juga tangent akan membentuk sudut 90 darjah. Okey, jadi dalam segitiga ini kita nak cari X senang sajalah. So kita letak X tambah 90 tambah 65. Ini segitiga kan? Okey, tambah 65 mesti 180. Okey, so kita bolehlah cari X. 180 tolaklah dengan nilai-nilai ini. Okey. So kita akan dapat jawapan
180 tolak 90 tolak 65. Jawapan tu tak apa, cikgu nak tunjuk cara cari saja. So you akan dapat 25 lah. 25. Okay, harap faham Okey, seterusnya masih lagi dalam bulatan, sudut dalam tembereng selang-seli. Itu maksudnya macam ni. Kamu tengok gambar pertama ni, okey, dekat sini X ni nilainya sama dengan dekat dalam Y. X sama dengan Y. So, tengok gambar pertama. Apa maksud dia? Tembereng selang-seli. So, kita ada satu segitiga ABC, di dalam ini ABC, and then PQ adalah tangent. Okey, sudut X ni dia akan sama dengan yang mana? Dia akan sama dengan cara kita nak ingat, dia akan sama dengan yang bertentangan. Macam tu. Okey, yang tu imian dia. Ni sisi dia kan, ni sisi AC ni sisi yang pada sudut X ni, so bertentangan dia Y. So dia akan sama nilai. Okey, tengok contoh nombor 2. So kalau kamu tengok nombor 2, kita ada segitiga ABT. Kita ada segitiga ABT. Okey, macam ni ABT. 80 sama dengan yang mana? 80 sama dengan yang mana? Ni konsep nombor 1. So cara nak tengok 80 ni dia menyentuh pada sisi BT. So bertentangan dia adalah sinilah. So dekat sini adalah 80. So bolehlah kita cari X. Okey, sebab dia segitiga, jadi 40 tambah 80 tambah X sama dengan 180. So nak cari X, kita tolak lah 180 tolak 40 tolak 80. Okey, so X sama dengan 60. Okey, ini untuk bulatan. Okey, kita pergi 7. 7 pelan dan dongakan. Okey, so kita fokus kepada pelan. Pelan bermaksud daripada atas. Okay, dia tulis mengufuk kan? Boleh lah. Okay, tapi lebih senang kita tengok dari atas. So ada soalan macam ni, kamu kena imagine, bayangkan gambar dari atas nampak macam mana, akan hasil macam ni lah. Okay, so kalau untuk gambar nombor 2 ni pun sama, kamu kena imagine tengok daripada atas. So hasilnya adalah ini, macam ni. Okay, senang je. Ukur betul-betul. Kalau 3 cm, 3 cm lah. Kalau 1 cm, 1 cm. Jangan tulis ini, tak mau. Tak mau. Jangan tulis apa-apa. Tolong kosong. Lukis saja. Very easy. Lukis sahaja. Jangan conteng. Okay. Yang ni senang je. Okay. Boleh skip Nombor 7 settle. Nombor 8. Locus dalam 2 dimensi. Okay. Locus ni pun keluar satu soalan je. Okay. Tak banyak pun. Keluar satu soalan objektif sahaja. Locus ni adalah satu bentuk macam garisan ataupun lengkung kan, locus Okey, jadi dia kena faham ayat. Okey, locus ni kamu kena faham dia punya maksud. So kamu boleh rujuk jugalah sebenarnya. Boleh rujuk buku teks. Dia ada basic. Dia ada ada 4 atau 5 dia punya formula lah. Okey, tak apa, kita tengok contoh soalan untuk nombor 4 Kita tengok contoh dia. Okey, Raja di bawah menunjukkan garis lurus KL. Okey, KL adalah garis lurus. Sebenarnya kalau you faham maksud ayat, you boleh jawab. Okey, so kita tengok soalan dia tanya apa? Antara titik A, B, C, D, yang manakah berjarak sama dari titik K dan titik L? Maksudnya untuk garisan ni, okey, you tengok K pergi A, berapa panjangnya? Sama tak dengan L pergi A? Tak sama panjang kan? So A bukan jawapan. Dia maksud dia macam tu. You kena faham ayat sahaja. Antara titik A, B, C, D yang manakah jarak dia sama dari titik K, point ini, dan titik L, point ini. Dia cakap pasal titik, dia bukan cakap pasal garisan. So you kena faham ayat Okey. So kita tengok D. Okey. A pergi D, ni K kan? Okay. K pergi D berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Okey, kita tengok L pula. L pergi D ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. So D jawapan dia lah. Okey, sama. Locus ni berkaitan dengan jarak, okey, garisan. You tengok je soalan nak apa. And then you perhatikan mana jawapan dia. Okey, cikgu tak risau sangat. Sebab locus ni you boleh, dia ada pilihan jawapan, you boleh check satu persatu. Terus kepada nombor 9. Okey, nombor 9 ni panjang sikit lah. Okey, garis lurus Okey, kecerunan dan pintasan X. Cikgu nak ajar kecerunan. Okey, kecerunan Okey, hari tu cikgu dah ajar dah PDPR hari tu.
bukan PDPR, yang bersemuka itu kita pergiliran kan cikgu ada ajar bab 9. Okey, tapi untuk 3H cikgu pun ada hantar yang depan-depan tu, cikgu ada hantar video kan. Boleh tengok balik lah sebab kecurunan ada. Cikgu akan hantar lagi. Okey. So untuk garis lurus dia punya persamaan adalah Y sama dengan MX tambah C. Ini kena ingat lah, ini persamaan garis lurus macam warna merah ni. Okey, warna merah ni nama garisan tu adalah Y equals to MX tambah C. M ni adalah kecerunan. Okey, kecerunan. C adalah pintasan Y. Okey, pintasan Y tu kalau untuk gambar contoh dalam gambar ini, dua ni kita panggil pintasan Y. Kenapa? Sebab garisan merah ini dia potong garis Y dekat nombor 2. So ini panggil pintasan Y. Okey, kalau pintasan X tu macam ni. Cikgu buat satu lagi macam ni. Macam ni. So 7 ni kita panggil pintasan X kerana garisan ini memotong paksi X pada nombor 7. So pintasan X. Okey. Okey, sekarang kita nak cari kecerunan kan. Okey, kamu tengok kata kalau kita ada dua titik. Ini titik A, ini titik B. Okey. Kita nak cari kecerunan bagi garisan yang melalui A dan B. So A ni dia punya koordinat 2, 3. Untuk B koordinat dia 6, 5. Okey, jadi untuk cari kecerunan ini formula dia. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Daripada mana datang Y? Okey, kamu namakan koordinat ini sebagai X1, Y1. Mana-mana pun boleh. Kalau nak letak sini yang warna purple X1, Y1 pun boleh. Jawapan tetap akan sama. Sekali lagi, untuk yang warna hijau ni, kamu namakan X1, Y1, nombor 2 sebagai X1, nombor 3 sebagai Y1. Okay. And then untuk warna purple, 6 sebagai X2, 5 sebagai Y2. Okay, and then masuk saja dalam formula. Y2 apa? Y2 adalah 5. Okay, tolak dengan Y1. Y1 adalah apa? 3. Macam tu. And then bawah dia X2 apa? 6. Tolak dengan X1 2. So 5 tolak 3 2. 6 tolak 2 4. So kita mudahkan dapat 1/2. Ini adalah kecerunan. Okay. So ini je formula kecerunan macam ini. Okey, ikut formula yang atas ni. Okey, seterusnya cari kecerunan. Okey, so cikgu bagi satu lagi mengikut contoh cikgu bagi satu lagi contoh. Kata kalau kita ada titik A dan titik B, cari kecerunan. Okey, so kita namakan ini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Senang je. So ikut formula tadi, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So Y2 apa? Y2 8. Y1 apa? Y1 4. X2 kita 6. X1 kita 2. So 8 tolak 4, 4. 6 tolak 2, 4. 4 bagi 4, 1. So kecerunan kita 1. Okey, kecerunan adalah 1. Seterusnya. Okey, so tengok diberi soalan ni soalan soalan kat sini. Diberi kecerunan suatu garis lurus yang melalui A dan B adalah 1/2. Cari nilai Y. Okey, senang je. Tak susah Dia kata A ni dia punya koordinat 2 dengan Y. Okey, untuk B koordinat dia 6 dengan 5. So kecerunan dia dah bagi 1/2. So apa kamu perlu buat? Masukkan dalam formula kecerunan. So tadi formula kecerunan adalah Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Betul? Okey, so kita namakan sekarang. Kata kalau ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. So kita masukkan dalam persamaan. Y2 kita 5, tolak dengan Y1 adalah Y. Bahagi X2 kita adalah 6. X1 kita adalah 2. Okey, ini adalah kecerunan. Kecerunan dah bagi. Jawapan dia 1/2. So dari sini kita teruskan 5 tolak Y. 6 tolak 2 adalah 4. Di sini 1/2. So macam mana kita nak buat untuk persamaan ini? Kita buat cross. Butterfly lah macam tu. 2 naik atas. Darab dengan 5 tolak Y. Ini maksudnya darab And then 4 pun naik atas, darab dengan 1. So dekat sini 2 kali 5, 10. 2 darab negatif Y, tolak 2Y. So sama dengan 4.
Okay, so cikgu tukar tempat 10 tolak 4 sama dengan 2Y. Jangan pening. Cikgu tukar tempat saja. 4 ke sini, 4 pergi sini, 2Y pergi sana. Sekejap macam ni lah. Cikgu buat sekali lagi. Manalah. Sekejap hilang dah. Okey, sekali lagi 10 tolak 2Y sama dengan 4 kan? Okey, macam ni. Jangan pening-pening. Okey, 10. Tak apa. Cikgu buat macam ni lah. Tolak 2Y ni biarkan. Ini 4 kan? Okey, 10 pindah sini. Dia akan jadi tolak 10. Betul? Positif jadi negatif. So, tolak 2Y sama dengan negatif 6. Okey? So, kita nak Y kan? Kita nak Y saja. Negatif 6. Okey, negatif 2 ni jangan pula pergi tambah 2. Nanti you kata cikgu ini negatif 2 pergi sana jadi tambah. No. Negatif 2 dengan Y ni adalah darab. Okey, negatif 2 darab Y. So darab bila pindah jadi bahagi. So dekat sini dia akan jadi bahagi negatif 2. Okey, itu kena careful lah. So Y kamu adalah 4 pula dah. Y kamu adalah 3. Guna kalkulator dapat 3. Tak guna pun boleh tahu. Okey, ni keluar Okay, so next. Cikgu dah penat dah. Pintasan X. Ni tak ada apalah. Okay, ni tak ada apa. Ni nak tunjuk ni je lah. Kalau garisan ni dipanjangkan, sini panggil pintasan X lah. Negatif 6. Sini panggil apa? 3 ni pintasan Y. Okay. Sorry, ada satu lagi formula. Ada satu lagi formula kecerunan. Kita boleh gunakan formula ini. Negatif untuk pintasan Y bahagi pintasan X. Okey. Untuk garisan yang ini, untuk cari kecerunan garisan ini guna formula kedua. Negatif letak negatif. Pintasan Y yang mana? Ini Y kan? Pintasan dia 3. X dia yang mana? X dia negatif 6. Sekejap, pen cikgu hilang. Negatif 6. So letak negatif 6 kat sini. Negatif dengan negatif akan jadi positif. 3/6 akan jadi 1/2. Okey, nampak? 1/2. Ni kecerunan lah ni, 1/2. Okey, ini formula kedua. Formula nombor 2. Okey. Okey, yang terakhir untuk kecerunan pula untuk bab 9. Katakanlah dibagi U satu persamaan. Dia bagi U Y sama dengan 2X tolak 6. So soalan kata cari pintasan X. Okey, bila nak cari pintasan X, Y mesti kosong. You kena masukkan Y mesti kosong. So you pergi balik persamaan sini, ini Y kan? So tukar kepada kosong. So dia akan jadi macam ni lah. Okey. 2X tolak 6 sama dengan kosong. Sama je So 2X sama dengan, ini negatif 6 pergi sana jadi 6. So X sama dengan 6 bahagi dengan 2. Okay, so X dapat 3. So X intercept ada, pintasan X adalah 3. Okay, macam tu. Okay, kalau dia nak cari pintasan Y macam mana? Okay, cikgu padam sekejap ni. Pen. Okay, kalau dia nak cari pintasan Y sama juga konsep dia. Mana pen cikgu ni? Kejap. Pen, okay. So kalau garisan yang sama 2X tolak 6. Okay, katakanlah soalan kata cari pintasan Y daripada persamaan. So nak cari pintasan Y, tukar balik. Kita gantikan X pula kosong. Dia macam tu je. Tukar-tukar je. Okay. X pula kosong. So dari sini Y sama dengan X sudah jadi kosong So bila X jadi kosong, kosong habislah. So Y sama dengan negatif 6. So pintasan Y adalah negatif 6. Macam tu. Okey, habis tingkatan 3. Kita pergi tingkatan 2. Okey, tingkatan 2 bab 1. Tak nak buang masa. Pola dan jujukan. Okey, ingat tingkatan 2, pola dan jujukan, number and sequence. Kan? Number and sequence. Contoh. Contoh 2, 4, tak tahu 8. So apakah kotak kosong ini? So you boleh try and error lah. You tengok 2 and 4 is like macam sifir 2 kan, tambah 2. So 2 tambah 2 4. So 4 tambah 2 dapat 6. 6 tambah 2 dapat 8. So dapatlah jawapan. So number and sequence dia punya pattern mesti sama. Okay, patterns mesti sama. So contohnya macam nombor 1 ni. Okay, nombor 2 pula. Untuk nombor 2 pula. 1 nak pergi 5 dia kena tambah berapa? Tambah dengan 4. Okay, so 5 tambah 4, 9. 9 tambah 4, 13. Betul lah.
Okay, untuk nombor 3 pula, you tengoklah. You tengok pattern dia. 3, 6 and then 9, 12. 5, 5, 10, 15, 20. So ini kita panggil number sequence. Very easy. Tengok ni gambar itik, gambar apa ni, bangau. Dah dilukis gambar kartun-kartun sebab dia senang. Next, okay, Fibonacci. Okay, nombor Fibonacci, apa maksudnya? Okay, you kena ingat balik Fibonacci ni macam mana kita nak mendapatkan nombor ini, dia akan jadi macam ni. Ini nombor pertama, ini nombor kedua So nombor pertama tambah nombor kedua. 1 tambah 1 dia akan dapat 2. So tulislah 2. 2 tambah 3 dia akan dapat 5. Okay, 3 tambah 5 dia akan 8. Okay, dapat 8. 8 tambah 13 dia akan dapat 21. Dia adalah hasil tambah 2 nombor sebelumnya. Itu saja. Fibonacci ni turutan dia adalah kita tambahkan 2 nombor dekat belakang, kita akan dapat nombor ketiga. Okay, kita tambah pula nombor 2 dan 3, kita akan dapat nombor keempat. Faham boleh So kalau tak faham, boleh tengok balik lah. Okay, kita tambah 2 nombor belakang, akan dapat nombor seterusnya. Okay, bab 2 pemfaktoran. Okay, pemfaktoran pun taklah susah pun. Macam ni, dia terus lukis, dia terus tunjuk gambar. Okay, tengok contoh 1. Okay, 5B tambah 20. 20 pula dah, kau 20. 5B tambah 20. So kita faktorkan macam mana? So okay, B ada satu huruf je kan. So jangan tengok B, tengok nombor. 5 dan 20 kita boleh bahagi dengan 5. Sifir 5, nampak ni? Sifir 5. So kita bahagi dengan 5 lah. 5B bahagi 5 dapat B. 20 bahagi, yang ni 20 bahagi 5 dapat 4. So jawapannya macam ni. 5 sebagai dia punya pemfaktoran, dalam bracket dia B tambah 4. Okay, hasil faktor tadi. So ini jawapan dia lah. Senang je. Okay, yang kedua, 4B tolak 12. Macam mana kita nak faktorkan? Kita bahagi dengan 4. Sifir 4. Okay, kita bahagi dengan sifir 4. 4B bahagi 4 dapat B. Macam ni lah, 4B bahagi 4, potong-potong dapat B, okay. 12 bahagi 4 dapat 3. So, jawapan pemfaktoran kita 4 and then bracket B tolak 3. So, ini jawapan dia. Okay, samalah dengan soalan yang ketiga ni, 3B kuasa 2 tolak 18B. So, kalau macam ni kita bahagi terus dengan sifir 3 dan ada B kan. So, kita bahagi terus dengan 3B. Maksudnya, 3B kuasa 2 kita bagi terus dengan 3B. So dia akan potong-potong-potong, tinggal B sahaja. Okey, 18B pula bahagi dengan 3B, B potong-potong dapat 6. So jawapannya B tolak 6 kat dalam. So B tolak 6 macam ni lah. Okey. 3B, B tolak 6. Kita bahagikan satu persatu. Pemfaktoran easy. Okey, untuk kembangkan senang juga. Untuk soalan nombor 1, okey, ada 3Y dalam bracket 4Y tolak 7. So kita darab satu per satu. Okey, 3Y darab 4Y berapa? 12Y kuasa 2. And then 3Y darab negatif 7, negatif 21Y. Okey, ini jawapan. Kembangkan. Expand. English we call expand. Nombor 2, okey, kita tengok ada 2 bracket. So kita pergi ini dulu. 1 per 1. Nombor 1, nombor 2. And then baru nombor 3, lepas tu nombor 4. Okay, itu dia punya turutan. So untuk nombor 1, X darab 2X adalah 2X square. Nombor 2, X darab 5, 5X. Nombor 3, 3 darab 2X, 6X. Nombor 4, 3 darab 5, 15. Tak ada negatif, so semua positif. Okay. So ini belum habis lagi. 2X kuasa 2. 5 tambah 6, 5X tambah 6X. 11X tambah 15. So ini jawapan untuk kembangkan. Pengembangan lah, expand. Okay, seterusnya. Bab 4. Okay, poligon Okay, poligon paksi simetri. Paksi simetri macam kita ada A4. Mak A4 pun macam tu. Kata kalau kita ada A4 and then kita lipat 2 kan. Kita lipat 2, lipat ngam-ngam hole kan. So kita panggil ini adalah paksi simetri. So sama dengan contoh warna kuning ini, poligon ini. Apa nama poligon ni? Kita kira berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita dapat 6 poligon, 6 sisi. Nama dia apa? Hexagon. Okay. Hexagon. Okay. So berapa paksi simetri dalam hexagon? Ada 6. Okay. Kita boleh buat garisan macam ni lah. Okay. Katakanlah gambar tu dibagi separuh je. Dia tak ada ni. Dia tak ada ni. Okay. You tutup ni tak apa. Dia bagi separuh je. Boleh tak you tahu ini hexagon? Boleh. Okay. Boleh Alah, kacau lah pula.
Okay, so kalau dia bagi separuh je boleh tahu you sambung lah, you sambungkan gambar tu, you akan dapat lah gambar penuh. So, itu paksa simetri untuk poligon. Macam mana kita nak kira sudut dalam? Okay, ni cikgu bagi contoh Okay, ini adalah gambar pentagon. Kenapa pentagon? Dia ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. So macam mana kita nak tahu sudut pedalaman X? Okay, sudut pedalaman tu bermaksud sudut yang kecil kat dalam ni Dia semua sama nilai dia Yang penting dia adalah poligon sekata lah. Okay, macam mana kita nak tahu? Okay, formulanya adalah di bawah ini. Di bawah ni. Okay, N tolak dengan 2. So, N tu bermaksud bilangan sisi. Berapa sisi untuk pentagon? Ada 5 kan? So, 5 tolak 2 sama dengan 3. Sebab tu dekat sini tulis 3. Okay. Selepas tu kita darabkan dengan 180. Okay, darab dengan 180. And then last kali kita bahagi dengan 5 semula. Kenapa nak bahagi 5? Sebab kita nak tahu nilai X dekat sini. Okay. So, you akan dapat jawapan lah. You akan dapat jawapan 108. Okay, so nilai X kat sini adalah 108. Okay, so ingat formula ni untuk cari sudut pedalaman N tolak 2, lepas tu darab dengan 180 and then bahagi dengan bilangan sisi poligon tersebut. Seterusnya, bulatan. Okay, ini adalah soalan yang memang budak takut nak jawab. Sedangkan markahnya banyak juga. So tak susah pun. Okay, tak susah pun. You tengok balik. Soalan dia nak cari, okay, ini soalan suruh cari perimeter. Perimeter. Okay, perimeter. So perimeter tu maksudnya dia punya frame. Semua ini. Nampak? Kena cari PO, kena cari OR, kena cari PR. Okay, so dekat sini kita kena cari macam OP tambah dengan OR, tambah dengan PR. Itulah perimeter. Perimeter. OP berapa? OP ni jejari kan? OR jejari adalah 7. Sini pun 7 lah. Okay. So, jejari 7. Mana pen. Pen cikgu ni suka hilang lah. 7 cm tambah 7 cm tambah PR. Okay, ini yang budak tak tahu nak cari ni. Lengkuk PR. Senang je. Kalau jumpa soalan macam ni, nak cari PR sama dengan sudut dekat dalam dia bahagi 360 darab dengan 2 pi R. Okay, 2 pi R. R ni jejari lah. Okay, itu je formulanya. So, sudut dia 120 bahagi 360 darab 2 darab pi 22/7 darab jejari 7. So, guna je lah kalkulator. Okay, guna kalkulator. Okay, cikgu guna sekarang. Okay, darab dengan 2 darab dengan 22 bahagi 7 darab 7. So dekat sini jawapan dia 14.67 cm. So tambahlah 14.67. So jawapan keseluruhannya adalah 28.67 cm. Selalu kita ambil 2 titik perpuluhan dia punya dekat kalkulator dia akan jadi 6. So you round off the number, dapat 6.7. So ini jawapan dia. Okay, itu perimeter sektor. Okay, panggil perimeter untuk keseluruhan lah. Okay, yang PR ni lengkuk PR, ini lengkuk saja. Yang ini untuk sektor keseluruhan. Soalan keduanya berkaitan luas. Okay, kita nak cari luas sektor ini. Kalau luas bulatan, pi R kuasa 2 kan, ataupun pi J kuasa 2. Kalau luas sektor, senang je. Luas sektor sama juga, ambil sudut dekat tengah-tengah, bahagi 360 darab pi J kuasa 2. Okay, so sudut kita 120 divide by 360 times pi ialah 22/7 times the jejari ialah 7. Okay, so gunalah kalkulator, darablah semua. Okay, yang ada kalkulator boleh cuba. Sama tak jawapan? Kalau tak sama pula, bagi tahu cikgu. Darab. So dekat sini dapat 51.33 cm kuasa 2, jangan lupa. Okay, kalau kamu tulis 51.33 cm, salah. Dia mesti kuasa 2. Kalau nak selamat tak payah tulis, nombor saja. Betul. Okay, nombor saja.
Okay, nanti kamu tulis unit salah, nanti salah pula. Biar nombor je. Seterusnya, bab 6. Ni pun senang. Silinder. Macam mana nak cari isi padu silinder? Ambil saja formula ini. Formula silinder adalah pi r kuasa 2T. Okay, kenapa dia macam tu? Sepatutnya kalau bahasa Melayu, jejari je lah. Jejari darab tinggi. Ini formula dia. Pi ialah apa? 22/7. Okay, jejari kuasa 2. So tengok jejari. Jejari kamu adalah sini radius adalah 2 kan. So 2 kuasa 2 macam ni lah 2 kuasa 2. So darab tinggi. Tinggi berapa? 5. So dapatlah jawapan. Tengok dia punya pun tak letak kuasa 2. Apalah soalan ni. Cikgu ambil dekat online itu. So jawapan macam ni. Darabkan sahaja. Guna kalkulator sahaja. Tetapi kalau soalan kata let's say dalam silinder ini ada air. Ada air. And then you ambil 30% from the volume. You ambil untuk letak dekat tempat lain ataupun you minum lah. So what is the 30%? So what you do is you darab sajalah 30%. Darablah dengan 62.86. Macam itulah. Itu soalan yang seterusnya lah. Boleh fikir sendiri kan. Okay. Seterusnya bab 7. Titik tengah. Titik tengah adalah midpoint. Okay. Macam mana nak cari midpoint. Okay. Senang. Dia bagi titik P, dia bagi titik Q. Sama macam tadi, namakan X1, Y1. Yang ini kita namakan X2, Y2. Lepas tu masuk je dalam formula. X tambah dengan X bahagi 2. Y tambah dengan Y bahagi 2. So X kita ada 4 dengan 8. So nampak 4 tambah 8 and then dia bahagi 2. Untuk Y pula 9 dengan negatif 7. 9 tambah negatif 7 bahagi 2. So dia akan dapat 12/2 dan 2/2. Mudahkan dapat 6, 1. So koordinat titik tengah adalah ini. Okey, ikut formula. Dalam exam formula akan diberi. Okey, tapi lebih baik kamu fahamlah macam mana nak guna formula tu. Habis bab 7, seterusnya bab 8, graf fungsi. Okey, ini semasa di tingkatan 2. Okey, dan cikgu pun cakap tadi dah cikgu faham dengan PDPR yang secara online tak tahulah ada join ke tak join ke masa cikgu kamu ajar kan. Tapi tak apa. Untuk soalan graf fungsi kita akan bagi juga soalan graf sebab masa SPM pun ada. Jadi untuk soalan graf cikgu dah sediakan paksi. Cikgu sudah lukis paksi Y, cikgu sudah lukis paksi X. Okey, dia punya nombor pun cikgu sudah letak dekat sana. Okey, cikgu dah letak nombor kat sana. You hanya plot sahaja. Okey, tugas kamu hanya plot sahaja. Okey, untuk graf yang ini, sekejap. Biasalah cikgu dah tak jumpa pen. Ni tak ada, ni semua tak ada ni. Kamu akan diberi nilai X dengan nilai Y and then you transfer kepada graf. Contohnya, X yang pertama, ini yang pertama ya, negatif 3. Mana X negatif 3? Ini adalah X kan? Mana X? Tak masalah cikgu, ialah pen aku. Pen mana? Pen. Where's my pen? Okay, ini X kan? X negatif 3 mana? Ni negatif 3. Dia punya Y apa? Dia punya... I think I better use laser lah. This one I use laser point. Okay. I use laser lah. Okay. So yang pertama sini negatif 3 dan 6. So X negatif 3, Y dia 6 kan. So kita plot dekat tengah-tengah. Buat cross like this. Cross. Okay. Okay. Untuk yang kedua, X negatif 2, Y 2. So mana X negatif 2? X negatif 2 dekat sini. Y 2 dekat sini. And then dia akan bertemu di tengah-tengah ini. Cross kan dia. Plot. Macam tu. Yang ketiga kat sini nampak laser cikgu X negatif 1, Y kosong. So X negatif 1 dekat bawah, ini X Y tak ada, Y kosong. So cross saja dekat situ. Seterusnya 0, 0, 0, 0 kat sini ya. Okay. And then next 1 dan 2. So X kamu 1, Y kamu 2. So dia akan jumpa dekat tengah, crosskan tengah tu. And then 2, 6. So X 2. And then Y kamu 6, cross kat tengah-tengah. Seterusnya last sekali 3, 12. So X kamu 3, Y 12. So kita akan jumpa dekat tengah-tengah sini, plotkan. Lepas tu kamu guna pensel, jangan guna pembaris. Kamu sambungkan graf itu. Sambungkan smooth, cantik-cantik macam ni. Okay, sambungkan. Graf kuadratik dia sama ada senyum ataupun set face. So mesti ada lengkuk kat bawah ni.
Okey, jangan buat macam ni. Sekejap cikgu tunjuk. Ya Allah. Nak kena ganti baru. Tahun depan beli baru. Okey, maksud cikgu bila you buat kan. Bila you buat, mana pen. Okey, bila buat jangan buat garisan tu macam ni. Kat sini lah kosong. Garisan jangan macam ni. Ni you nak lukis cawan ke? Ni tak boleh Dia kena cantik macam tu ataupun macam ni. Macam tu. So you tengok saja plot macam mana. So make sure cantik macam ni. Jangan sampai sini ada satu garisan lepas tu macam ni balik. Ni tak mau. Okay, make sure you dapat graf lengkuk cantik macam tu. Okay, that one is plotting graph bab 8. Seterusnya, dah habis. Belum habis lagi. Ini tingkatan 1. Ada satu lagi. Bukan bab 1, bab 12 ni. Bab 12 bab 12, bab 1 pula. Okay, so bab 12 akan keluar soalan apa? Akan keluar soalan min. Tolonglah cari min. Macam mana nak cari min daripada jadual. Sekarang dalam exam nanti cikgu akan bagi jadual ini. Okay, cikgu akan bagi jadual. So apa kamu perlu buat untuk mencari min? Formula dia titik tengah darab dengan kekerapan. Titik tengah. Jadi macam titik tengah kan. Macam mana kita nak dapat titik tengah ni? So selang kelas ni 20 tambah 29 dah dapat jawapan, dah tambah baru bahagi 2 you akan dapat 24.5. So ini adalah titik tengah. Kena cari setiap ni titik tengah dia. Boleh? Boleh cari. Senang saja. Macam mana? Okey, ambil dia punya selang. 70 tambah dengan 79 dah dapat jawapan, bahagi 2. So dapatlah midpoint dia tengah-tengah. Okay. So bila nak cari min, apa kamu perlu buat adalah 24.5 titik tengah ni darabkan dengan kekerapan. So 24.5 darab 1 dapat 24.5. Lepas tu yang kedua, titik tengah 34.5 darab dengan 2 dapat 69.0. Okey, yang seterusnya titik tengah 44.5 darab dengan kekerapan 2 dapat 89.0. Lepas tu tambah semua ni dapatlah 1230 kan dekat sini. Bahagi dengan jumlah frekuensi, bahagi dengan 20. Dekat 20 kat sini. So dapatlah jawapan 61.5. Okey. Jangan tengok sahaja yang cikgu ajar ni. Okey, buka balik buku, cari min. You kena buat satu contoh. You mesti buat satu contoh mencari min, baru you akan dapat dan faham. Okey, cikgu ajar ni memang boleh faham sekarang, tapi sagi nanti tengok balik dan buat satu contoh. Janganlah satu, buatlah lebih. Okey, itu untuk min tingkatan 2. Sekarang kita pergi tingkatan 1. Okey, kita pergi tingkatan 1. Okey, cikgu yang untuk 1 hingga 2 ni cikgu bagi tahu kat sini je. Integer tu, you tahulah integer kan. Integer tu kita ada negatif 4, negatif 3, 0, 2, 3. Ni integer lah. Okey, integer. 0.5 bukan integer. Okey, 1/4 bukan integer. 1/4 ni pecahan. Integer mesti nombor yang yang single, yang nombor sahaja. Dia tak ada perpuluhan. So nombor genap you tahulah. Nombor genap yang boleh bahagi dengan 2 lah. Semua yang boleh bahagi 2 adalah nombor genap. So kena tahu apa itu nombor genap. Nombor ganjil 1, 3, 5, 7 kena tahu. Nombor perdana 1 bukan. Nombor perdana nombor yang tak boleh bahagi dah. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 9 bukan, sebab 9 boleh bahagi 3. So dia bukan perdana. Perdana yang tak boleh bahagi. So you kena tahulah. Okey, nombor-nombor tu semua. Operasi nombor tu simple lah. Dia ada tambah, tolak, bahagi, darab. Tu biasa. Okey, untuk bab 2 faktor dan gandaan. Okey, tolong tengok apa itu gandaan sepunya. Okey, contohnya cikgu nak bagi contohnya gandaan sepunya 2 dan 8. Apa gandaan sepunya 2 dan 8? So you kena tengok sifir. Sifir 2. Apa sifir 2? 2, 4, 6, 8, bla bla bla. Okey, sifir 8 pula. 8, 16, 24, bla bla bla. So apa yang sama kat sini? 8. Sama kan? So ini namanya gandaan sepunya. Okey, itu gandaan sepunya. GSTK gandaan sepunya terkecil atau lower apa? Carbon
lower common multiple, LCM. GSTK adalah gandaan terkecil lah. So you tengok balik GSTK sebab ni simple lah, boleh tengok kat buku kan GSTK, faktor, tengok balik faktor. Contohnya apakah itu faktor, katakanlah 8. Okey, cikgu letak 8. Apakah faktor bagi 8? Maksudnya apa darab apa dapat 8? 1 darab dengan 8. Lagi 2 darab dengan 4. Nah, so ni faktor lah. Okey, tu faktor. Untuk nombor 4, kita pergi nombor 4. Okey, nisbah kadar dan kadaran. Okey, ni contoh ya, contoh yang senang sajalah, yang simple, tapi dalam exam ada bagi detail sikit lah. Okey, tengok soalan 5, contoh pada soalan 5, PQ47 dia bagi P nisbah Q 4 nisbah 7 dan QR 75. Dia bagi lagi QR. Cikgu tambah je R Untuk yang kedua 7 dan 5. 7 dengan 5. So cari PQR. Cari PQR. Macam mana nak cari? Senang sahaja. CD 7 dan 7 sama kan? Kalau sama kita follow sahaja. So jawapannya ini. Okay, senang je. Untuk soalan 6, AB adalah 1 nisbah 2. Lepas tu BC 3. 5. BC yang ini 3 nisbah 5. So 3 nisbah 5. So cari nisbah ABC. Ni lain sikit. Nampak tak? Ini 2, ini 3. So dia tak sama. So macam mana kita nak samakan dia? Kita letaklah 6. Kita cari dia punya gandaan sepunya tadi kan. So 2 ni nak jadi 6 darab dengan 3. Yang ini pun darab dengan 3. So 1 darab 3 dapat 3. Okay. Adakah 5 nak darab 3? Tak. 5 bukan darab 3. Kita tengok balik barisan dia. 3 nak jadi 6 darab dengan 2 kan. So 5 darab dengan 2. Jangan you bantai darab 3 semua. Tak boleh lah. Okay. So ini cara nak mendapatkan dia punya nisbah. Okay, simple thing ni cikgu takut kamu lupa. So tengok balik. Nombor 6. Selesaikan persamaan linear serentak. Okey, ini persamaan linear serentak ni pun dia panjang sebenarnya. Okey, tapi kadang-kadang murid dia malas nak kira, dia biar kosong aja. Pada satu page cikgu bagi. Okey, cikgu tunjukkan contoh Dia ada 2 cara. Okey, dia ada 2 cara. Satu, you buat kaedah ganti, substitution. Satu, you buat kaedah hapus, you potong. Okey. So cikgu tunjuklah dua-dua ya. Cikgu buat kaedah gantian dahulu So 2x tambah y sama dengan 1 persamaan 1. Okay. And then 5x tolak 2y sama dengan negatif 29 persamaan 2. Kita dah nak habis dah. Okay, sabar So cikgu ambil daripada 1 ini. Cikgu ambil balik persamaan 1. Cikgu jadikan y sebagai subjek. So dia akan jadi 2x pergi sana. So dia akan jadi 1 tolak 2x. Okay. So ini adalah persamaan ketiga. So ini kita akan gantikan ke dalam 2. Okay. So kita gantikan 3 ke dalam persamaan nombor 2. So dia akan tulis, ambil nombor 2 persamaan kedua, 5x tolak 2y sama dengan negatif 29. Sekarang kita dah ambil ni kan persamaan ini. Y kita gantikan dengan 1 tolak 2x. So 5x tolak 2, y ni kita gantikan dengan 1 tolak 2x. Daripada mana dapat? Daripada sini Okey, sama dengan negatif 29. So 5x tolak, ni kita darablah 1 per 1 darab 1 per 1. Negatif 2 darab 1 negatif 2. Negatif 2 darab negatif 2x jadi tambah 4x. Okey, sama dengan negatif 29. 5x tambah 4x adalah 9x. Okay. So negatif 29, negatif 2 bila pindah sana dia akan jadi tambah 2. So 9x sama dengan negatif 27. So x sama dengan negatif 27 bahagi 9. So dia akan dapat negatif 3. Baru 1. Kita nak lagi 1. So nak lagi 1 macam mana? Kita gantikan ke dalam persamaan yang 3 ni tadi. Boleh. Y sama dengan 1 tolak 2x. So x sekarang sudah dapat jawapan negatif 3 kan? Replace negatif 3. So sama dengan 1 tambah 6. 7 lah. Macam tu.
So dapatlah nilai X, dapat nilai Y. Itu guna kaedah gantian. Okay. Dalam buku pun ada contoh sebenarnya. Kalau you Google, you kan tak senang saja. Zaman sekarang ni zaman yang sangat senang untuk murid. Pergi kat Google, you tulis saja persamaan linear serentak. Contoh persamaan linear serentak. Dia keluar terus. Okay, dekat image sana you boleh check. Okay, itu kalau guna kaedah ganti. Kalau cikgu guna kaedah satu lagi, nanti boleh tengok rakaman kalau rasa laju. Kaedah satu lagi, okey, 2x, ni cikgu guna kaedah hapus. Okey, 2x tambah y sama dengan 1 persamaan 1. Yang kedua 5x tolak 2y sama dengan negatif 29 persamaan 2. Okey. So untuk kaedah yang ini kita kena samakan pemboleh ubah. 2 dengan 5 ni besar, tak nak kita ambil y dengan 2y. So yang pertama ni kita darabkan dengan 2 sebab kita nak samakan 2y. Y ini mau jadi 2y. So kita dah darab sekarang 2 kali 2 4x. Okey, y darab 2 dapat 2y sama dengan 2. So ni persamaan barulah. Okey, ni persamaan baru. So kita ambil yang kedua, letak kat bawah dia. 5x tolak 2y sama dengan negatif 29. Okey, so sekarang kita mau potong. Kita nak potong 2y dengan 2y. So kita letak tambah kat sini lah. Sebab 4x tambah 5x 9x, tambah dengan tolak, tambah sini dengan tolak sini dia akan jadi tolak. So tambah dengan tolak kosong lah, habislah, tak ada y. Okay, so kita teruskan 2 tambah dengan tolak 29. 2 tambah dengan tolak 29 dia akan jadi tolak lah. So dapat negatif 27. Sama macam tadi balik. Okay. You akan dapat negatif 27 bagi 9. X adalah negatif 3. Okay. So nak dapatkan Y, masukkan X negatif 3 ni ke dalam mana-mana persamaan. Mana-mana boleh. Ambillah nombor 1 tadi. Okay. Persamaan 1 tadi 2x tambah y sama dengan 1. So x kamu negatif 3 tambah y sama dengan 1. 2 darab negatif 3 negatif 6 tambah y sama dengan 1. So y negatif 6 pergi sana jadi tambah 6. So y sama dengan 7. 7 ke tadi? Macam pelik. 7. Betul lah. Dapat 7. Okay. Ini cikgu boleh jamin lah. Confirm keluar. Okay. Sebab SPM pun akan keluar benda ni. So tolonglah fahamkan. Okay. Nah, seterusnya ketaksamaan linear. Okey, ketaksamaan linear. You kena faham simbol. Ini simbol apa? Ini simbol kecil sebab dia tutup. Ini simbol besar. Dia sudah buka besar. So, dia akan jadi macam ni lah. Kalau contoh simbol yang benar, yang betul, 2 lebih kecil dari 5. Boleh? Boleh terima? Ni betul lah. 7 lebih besar dari 1. Ni simbol yang betul lah. Okey. Tengok nombor 10. Okey, nombor 10. You tengok warna biru. Warna biru ini dekat sini dia buat kosong. Dia kosong dengan kosong. Jadi cara kita nak namakan ketaksamaan ini, caranya ialah you letak X kat tengah-tengah. Okey, sini 4 kan. Sini apa? Kosong. So you letaklah macam ni. Simbol ini. Kenapa kita letak guna simbol yang lebih kecil? Kerana dia lebih kecil pula dah. Sebab X ini nilai di sini lebih besar dari kosong kan. So kosong dia kena buka lah. Besar. X ni lebih besar dari kosong kan sebab dia berada di kanan. X ni berada di kiri 4 so lebih kecil. Macam ni cikgu buat sekali lagi ya. Okey macam ni. Lagi nampak macam ni lagi. Okey sini kosong, sini 4. So kita nak namakan persamaan. X ni dekat tengah-tengah lah. Nilai X ni di tengah-tengah. X ni sebelah kiri kan. 4 belah kanan. So di kiri dia kecil. Letak macam ni. Simbol ini kecil. Ini kecil. So X ni lebih besar daripada kosong. Dia ke kanan. Kan ke kanan besar dari kosong. X dengan kosong besar. X lebih besar dari kosong so buat simbol ini. Okay. Itu caranya. Okay. Tengok nombor 11. Nombor 11. Okay dekat sini garisnya negatif 3. Sini 1. So macam mana kita nak buat? Dekat tengah-tengah ni X kan? Okay X. X ni sebelah kiri. Lebih kecil daripada 1. So letak macam ni. So untuk negatif 3, X ni berada di kanan. So di kanan dia kena besar lah. Besar dekat X. So cara macam ni. Okay. Kata kalau dekat sini warna hitam, so garisan pun jadi macam ni. Okay. Kalau dekat sini ada warna hitam, garisan double. Okay. Macam tu. Tengok nombor 12.
12 dia ada hitam dia berwarna lah, So negatif 4 dengan negatif 1. So nilai dekat sini kita letak X So X ni berada di sebelah kiri negatif 1, so dia kecil dari negatif 1. So negatif 4 pula X berada di sebelah kanan daripada negatif 4, so dia besar. Tapi ada double line macam tu. Okay, ini namanya namakan ketaksamaan. Okay, masa kamu tingkatan 1. Okay, habis yang itu. Pengenalan set. Okay. Ini sebenarnya ada titik lah. Ini namanya elemen elemen set Untuk set dia ada elemen, Okay, you kena Okay. Cikgu terangkan Untuk A, apakah elemen untuk A? Kita ada A, kita ada B, kita ada C. Betul? Okay. U, apakah elemen untuk U? Kita ada A, B, C, D, F. Okay. Berapakah bilangan A? 1, 2, 3. So jawapannya 3. N adalah the number of bilangan Apakah number U? 1, 2, 3, 4, 5. Faham Tolong faham. Okay, kalau cikgu letak ni A prime. Complement of A bermaksud yang bukan A. So yang bukan A adalah D dengan F. So macam tu, D dan F. Okay, ini untuk yang bukan So the number of A prime, berapa bilangan dia? 2. So kena faham apakah N, apakah prime, pelengkap. Ini panggil pelengkap lah. Okay. Ini panggil pelengkap lah. Okay, pelengkap Boleh pelengkap untuk A adalah D dan F. Seterusnya jadual kekerapan. Okey, jadual kekerapan. Okey, nanti kamu akan diberi carta, kamu akan diberi jadual macam ni lah. Okey, dia akan letaklah nombor 45, 47. Contoh ni contoh. 36, 14, 15, 0, 2, 3. Banyak nombor lah, banyak nombor. So macam mana cara kita nak gunakan gundalan? Kamu tengok sela kelas nombor 45 hingga 49. Okey, berapa nombor 45 hingga 49 dekat dalam gambar ni? Ada berapa nombor yang ada dalam range? Yang 45 hingga 49 saja. Kita ada 1, kita ada 2, betul? 2. 36 termasuk ke tak? Dia nak 45 hingga 49 sahaja. So kita ada 2 kan? Sebab tu kita letak 2 macam tu. Itu namanya gundalan. Okay. Kalau 5 dia akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ingat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Kalau ada 8 macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kalau 10, 8, 9, 10. Itu cara kamu tulis. Lepas tu tuliskanlah nilai kekerapan dia. Okay. Ini cara gundalan. Dah belajar kan masa tingkatan 1? Okay. Kena fahamkan. Kena ingatkan balik lah. Okay. So kalau dekat soalan yang ini, kalau soalan kata cari kelas mode dia. Macam mana kita nak tahu kelas mode? Kelas mode adalah frekuensi yang tinggi. Kekerapan yang tinggi. So tengok kekerapan mana bilangan paling tinggi. Bilangan paling tinggi 12 kan? Okey, 12. So jawapannya ada 2 lah. 25 hingga 29 dan 20 hingga 24. Katakanlah dekat sini 15. Paling tinggi 15. So kelas mode adalah 25 hingga 29. Ini jawapan. Okey. Kelas mode kita ambil yang selang kelas, sela kelas. Bukan ambil frekuensi. Frekuensi kekerapan ni kita pilih paling tinggi tetapi jawapan di sini. Okey, itu kelas mode lah. Alright. So seterusnya teorem Pythagoras. Ni yang terakhir lah teorem Pythagoras. Mesti tahu macam mana nak guna formula teorem Pythagoras. Okay. Contohnya segitiga ABC dia mesti ada 90 darjah kat sini. Mesti ada 90 darjah. Yang depan dia tadi cikgu cakap apa? Hypotenuse. So ini adalah hypotenuse. Nak cari hypotenuse C ni, nak cari C guna formula yang ini. Okay, nak dapatkan C, formula dia adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, inilah cara dia. Okay, dia punya punca sebenar je dia macam ni. C kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Tapi bila kuasa 2 pindah sana tu yang jadi square root tu. Okay, kalau nak cari A macam mana? Kalau nak cari A kuasa 2 sama dengan C. Hypotenuse kena tolak B. Okay, jadi bila kita nak cari A, dia akan jadi punca
C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Bracket lah, dalam tu kira dulu. Okay, nak cari B macam mana? Nak cari B sama juga. C yang tolak. C tolak A pula. Okay, so nak cari B sahaja yang kuasa 2 dia akan jadi punca kuasa 2. Bracket C kuasa 2 tolak A kuasa 2. Ini tengok balik Pythagoras theorem. You kena tahu macam mana cara nak kira. Cikgu rasa cikgu tak bagi contoh untuk yang Pythagoras theorem ni. Okay, dah tamat pun. So itulah sahaja setakat ini. Okay, apa yang cikgu boleh kongsikan. Cikgu rasa cikgu dah bantu banyak. Lepas tu soalan pun bukanlah begitu susah sebab cikgu memikirkan PDPR 2 tahun itu. Okay, 2 tahun kamu kan. Jadi inilah kita punya skop-skop yang boleh cikgu ceritakan lah. Okay, so cikgu harap kamu take note dan ada masa lagi untuk kamu study ya. Jadi setakat itu sahajalah, okay, kita punya kelas, okay. Kalau ada masalah nanti boleh message cikgu lah, okay. 15 orang yang join. Cikgu faham lah esok nak Christmas kan. Okay, walau bagaimanapun cikgu nak ucapkan terima kasih kepada yang sudi join ya. So terima kasih, okay. Selamat mengulang kaji, okay. Okay, sama-sama Syamira, okay. Terima kasih. Okay. Thank you all.